Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Mustamirah Auni binti Zulkifli, Nur Elisa Syahira binti Manslan, Fatin Ayuni binti Muhammad Nazri akan membentangkan poster yang berkaitan peristiwa penting pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan akhir sekali Ali bin Abi Talib. Slogan poster kami yang pertama ialah Amanah Teras Kebangkitan, yang mana slogan ini diambil daripada peristiwa Perang Al-Qadisiyah. Pada perang ini, kita boleh mengambil semangat dan tauladan yang ditunjukkan oleh pemimpin Perang Al-Qadisiyah, iaitu Sa'ad bin Waqqas. Ini kerana sewaktu Perang Al-Qadisiyah, Sa'ad bin Waqqas terus memimpin tentera Islam dan tidak lari daripada tanggungjawab yang telah diamanahkannya oleh Khalifah Umar Al-Khattab, walaupun pada waktu itu beliau jatuh sakit. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas kepimimpinannya. Seorang amir, iaitu pemerintah, pemimpin atau ketua, akan diminta bertanggungjawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Seorang lelaki, iaitu suami, adalah pemimpin, akan ditanya terhadap keluarga yang dipimpinnya. Seorang wanita, iaitu isteri, adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya, akan dipertanggungjawabkan terhadap tugasnya. Bahkan seorang hamba, iaitu pembantu, juga adalah pemimpin yang dipertanggungjawabkan terhadap barang milik tuannya, juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu semua adalah pemimpin dan kamu juga akan diminta bertanggungjawabkan terhadap hal dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oleh itu, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita dengan sebaiknya. Slogan kami yang kedua ialah Islam Agama Rahmah, yang mana slogan ini turut diambil daripada peristiwa Perang Al-Qadisiyah. Dalam Islam, jalan peperangan merupakan jalan yang terakhir selepas seruan dakwah dan tawaran bayaran jizyah ditolak oleh sesuatu kaum. Prinsip ini dapat dilihat apabila pemimpin Perang Al-Qadisiyah, iaitu Sa'ad bin Waqqas, telah pun menghantar beberapa orang wakil untuk membuat rundingan dan menyatakan pilihan yang Islam telah tawarkan. Namun begitu, pada waktu itu, tawaran yang diajukan oleh tentera Islam telah pun ditolak dan Sa'ad bin Waqqas telah memilih jalan peperangan dalam usaha untuk menegakkan agama Islam yang telah ditindas. Seterusnya, ketiga ialah keangkuhan membawa kehancuran. Slogan ini diambil daripada peristiwa di mana sebelum tercetusnya peperangan Al-Qadisiyah, orang-orang Parsi dengan angkuhnya menolak tawaran yang ditawarkan oleh tentera Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas untuk berdamai. Sebaliknya, selain menolak tawaran yang ditawarkan kepada mereka, mereka juga telah menghina utusan-utusan yang telah dihantar kepada mereka. Akibatnya, daripada sikap angkuh mereka itu, mereka telah ditewaskan dalam peperangan ini dengan kekalahan yang sangat teruk. Keempat ialah strategi asas kemenangan. Peristiwa ini diambil sewaktu Sayyidina Umar Al-Khattab menakluki Baitul Maqdis. Sewaktu Sayyidina Umar Al-Khattab menakluki Baitul Maqdis, beliau telah pun mengatur strategi pemerintahan dengan membuat satu perjanjian yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan di antara masyarakat Muslim dan masyarakat bukan Muslim. Perjanjian ini dinamakan sebagai Perjanjian Umar. Dan perjanjian ini menyerahkan kota Baitul Maqdis kepada Khalifah dan menjamin hak-hak awam serta kebebasan orang Kristian untuk mengamal agama mereka, dan sebagai balasannya orang-orang Kristian ini dikenaskan pembayaran jizyah. Perjanjian ini ditandatangani oleh Khalifah Umar bagi pihak Muslim dan disaksikan oleh Khalid, Amru, Abdul Rahman bin Auf dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Selain itu, perjanjian ini bertujuan agar tidak berlaku perpecahan di kalangan masyarakat yang boleh membawa kepada kekacauan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan dengan slogan kami yang kelima, iaitu Umat Sepakat Islam Berdaulat. Slogan ini kami ambil berdasarkan peristiwa Perang Yarmouk
Yang mana Perang Yarmouk ni adalah pertempuran antara pasukan Muslim Khulafa Ar-Rashidin menentang Kekaisaran Romawi Timur ataupun Kekaisaran Byzantine. Apa tujuan perang ni diadakan kan? Perang Yarmouk ni tujuan dia untuk membebaskan kota Syam daripada kaum Romawi serta menyebarkan Islam di sana. Jadi pada ketika itu umat Islam ni sikit je, ada dalam 45,000 orang, dan mereka ni mesti menentang pasukan lawan yang jumlah dia berkali-kali ganda lebih daripada pasukan tentera Islam, iaitu lebih kurang 240,000 orang. Tapi walaupun kita umat Islam ni kalah dari segi jumlah, tapi mereka ni tidak gentar. Lebih-lebih lagi kita kenal Khalid bin Al-Walid yang terkenal dengan kehebatan beliau dalam mengatur peperangan, dalam mengatur strategi dan pasukan, dan akhirnya menyebabkan tentera Byzantine ni kalah. Dan ketika tentera Byzantine tu melancarkan serangan ke semua askar tentera Islam, termasuk pengikut-pengikut mereka, termasuk isteri-isteri mereka, turut berjuang bersama-sama untuk menentang pasukan Romawi tersebut. Jadi daripada peristiwa inilah kita dapat yang umat Islam ni bila disepakat, kita dapat menyebarkan Islam, yang mana hasil daripada peperangan tersebut kembalinya wilayah Damaskus ke tangan Islam, dan Islam makin tersebar luas. Seterusnya saya akan sambung kepada Perang Yarmouk, iaitu usaha tangga kejayaan. Hasil kemenangan tentera Islam dalam pertempuran Yarmouk, mereka meneruskan kemarahan mereka. Beberapa dekad seterusnya, tentera Islam menawan Syria, Mesir dan Afrika Utara dari Empayar Byzantine. Malah, ibu kota kerajaan Byzantine iaitu Konstantinopel sendiri pernah dikepung beberapa kali. Kerajaan Rom tidak lagi dapat kembali ke kawasan ini dan kerajaan Islam masih menguasai sehingga hari ini. Oleh itu, cerita dia mahan, iaitu pihak musuh dia target serangan di tengah terik matahari sekadar untuk menguji kekuatan strategi dari pasukan Muslim. Apakah pasukan Muslim itu terlihat panik dan kocak-kacir. Tetapi Khalid bin Al-Walid segera merespon keadaan dengan memerintah pada pasukannya. Ketika pasukan musuh terlihat boleh lihat daripada jarak jauh, anak panah pun diluncurkan. Oleh itu beberapa pasukan musuh pun tumbang. Saat jarak antara pasukan makin kecil, pasukan musuh makin kecil, pasukan Muslim mulai bersedia menghunus pedang. Sebahagian tentera pasukan Muslim posisinya agak di belakang agar pihak musuh merasa aman kerana menghadapi jumlah yang lebih kecil. Dalam pada itu, pasukan musuh mendesak Khalid Al-Walid sebagai komando pasukannya untuk maju. Seolah-olah terlihat sebagai bala tentera yang baru energinya masih penuh. Oleh itu, satu hal yang tercatat dalam sejarah Muslim dan sejarah Islam adalah bahawa pasukan Muslim bergerak dengan formasi yang lebih tepat dan memperkuatkan ibadah dan ikatan persaudaraan antara individu. Dalam pertempuran Yarmouk ni memang sengit dan brutal, akhirnya dimenangkan juga oleh pasukan Muslim. Seterusnya, keteguhan menyemarakkan perjuangan, yang mana slogan ini ditujukan oleh Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam peristiwa Perang Riddah, yang mana pada ketika itu Saidina Abu Bakar ni dia punya semangat untuk menentang golongan yang murtad, golongan yang Islam tapi enggan membayar zakat ni, walaupun secara bersendirian. Khalifah Abu Bakar ni dia menganggap golongan yang murtad ataupun golongan yang Islam tetapi tidak mahu membayar zakat ni sebagai golongan yang harus diperangi. Jadi usaha Saidina Abu Bakar untuk menentang golongan-golongan ini adalah dengan membentuk pasukan menjadi 11 kelompok. Dan peperangan ini juga diakhiri dengan kemenangan umat Islam. Dan yang seterusnya, emosi membawa padah. Emosi membawa padah ni rentetan peristiwa Perang Siffin yang berlaku antara Saidina Muawiyah dan Saidina Ali bin Abi Talib. Macam mana boleh berlaku kan? Perang Siffin ni berlaku disebabkan
Saidina Muawiyah ni dia tak berpuas hati atas kematian Saidina Uthman. Dia tidak berpuas hati kepada Saidina Ali. Kerana apabila Saidina Ali dilantik menjadi khalifah, beliau tidak mengambil tindakan terhadap pembunuh Saidina Uthman. Jadi Saidina Umayyah ni tak puas hatilah. Okay, tambah lagi situasi pembunuhan Uthman ni dia dimanipulasi oleh Abdullah bin Sabah serta pengikut-pengikutnya yang disebut sebagai golongan Sabaiyah. Okay, yang mana mereka ni menyebarkan fitnah. Mereka menyebarkan fitnah yang Saidina Ali ni dia berkomplot, dia bersubahat dalam pembunuhan Uthman. Sebab tu dia tidak mengambil tindakan. Tapi sebenarnya Saidina Muawiyah ni dia salah faham. Bahkan Saidina Ali ni sebenarnya dia adalah rancangan dia sendiri. Okay, jadi disebabkan emosi Saidina Muawiyah ni akhirnya mengakibatkan ataupun menyebabkan terjadinya peperangan. Maksudnya peperangan ni kira macam jalan penyelesaian lah antara kedua-dua pihak. Seterusnya ialah Perang Nahawan, iaitu kecekapan mengatur peperangan. Pengalaman berperangnya bersama Khalid bin Al-Walid dan Sa'ad ibn Abi Waqqas di awal perjuangannya, Nu'man ibn Mukharrin menggunakan kepantasan serangan tentera berkuda dan kecekapan pasukan pemanas sebagai tunjang utama untuk menewaskan pertahanan tentera Parsi, iaitu tentera musuh. Dalam cerita ini, kedua pasukan bertemu, iaitu pasukan Muslimin dan juga pasukan tentera Parsi, iaitu terjadinya pedang-pedang yang beradu, debu-debu bertebangan, lemparan tombak yang tak dapat dihindari dan juga begitu banyak jasad tentera Majusi yang bergelimpangan di atas tanah yang membuatkan suasana pertempuran itu semakin membara dan tegang. Tiap-tiap tentera kaum Muslimin bertempur dengan gigih sehingga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Di saat tanda-tanda kemenangan itu nampak, iaitu cahaya kemenangan itu nampak di akhir pertempuran, kuda Nu'man tersembab di tanah. Beliau pun terjatuh diikuti dengan anak panah yang mengenai rusuk dekat pangkal paha, iaitu pinggang. Dengan demikian beliau mendapatkan mati syahid. Oleh itu panji perang yang diserahkan kepada Huzaifah bin Al-Yaman. Perang terus berlanjut. Beliau menyembunyikan berita kematian An-Nu'man dari pasukannya agar tidak menyebabkan lemahnya kekuatan tentera Islam. Akhirnya kaum Muslimin kembali meraih kemenangan sebagaimana dalam kancah peperangan yang lain. Sejarah yang sentiasa berulang dari masa ke masa dengan para pelaku yang berbeza. Oleh itu, kenyataan yang jelas terlihat oleh setiap mata bukan hasil khayalan yang tak tentu arahnya. Seterusnya kita akan masuk kepada Perang Nahawan, iaitu 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Dalam perang Nahawan ini, mereka tentera Islam bergerak maju dengan membawa pasukan mereka dalam jumlah yang besar. Mereka sangat-sangat berwaspada atas segala kemungkinan yang akan terjadi ataupun berlaku. Hingga pada akhirnya seluruh pasukan Islam dapat berkumpul di satu tempat yang disepakati. Jadi lengkaplah satu pasukan Islam yang menjadi 30,000 personil. Dalam pasukan Islam itu terdapat banyak pembesar sahabat Nabi SAW dan para pemimpin Arab. Oleh itu, orang yang bertindak sebagai panglima tertinggi seluruh pasukan Islam adalah An-Nu'man bin Mukharrin. Setelah semua menyepakati strategi yang disampaikan oleh Tulaihah, maka An-Nu'man memerintahkan Al-Qa'qa bin Amr untuk mengemban untuk membincangkan misi ini bersama orang-orang pilihan yang lain. Langkah awal berhasil mereka laksanakan. Al-Qa'qa dan rakan-rakannya berhasil mengkaburi pasukan Majusi, iaitu pasukan musuh. Mereka melakukan gerakan mundur di hadapan mereka. Maka pasukan musuh ataupun Majusi mula melakukan pengejaran kepada Al-Qa'qa dan pasukan lawannya.
sampailah mereka ke inti pasukan, ke dalam pasukan, dan pasukan orang Islam melakukan gerakan mundur pula sehingga pasukan Majusi ataupun pasukan musuh tidak ragu-ragu lagi bahawa mereka rasa kaum muslimin ni, pasukan orang Islam ni kalah dalam peperangan. Oleh itu mereka akan mengejar pasukan kaum muslimin ini dengan tenang sampai pada akhirnya mereka juga yang jatuh dari Nahawan. Jadi pada saat itulah kaum muslimin mengadakan serangan balik kepada mereka. Ketika waktu mendekati zawal, iaitu tergelincirnya matahari, Nu'man memberikan sesuatu kepada pasukannya untuk melakukan kancah pertempuran, iaitu misi lah kan. Beliau takbir 3 kali. Ketika Nu'man mengucapkan takbir yang pertama dan kedua, kaum muslimin pun bersiap-siap, dan di saat takbir yang ketiga, maka dengan sigap siaga seluruh prajurit tentera Islam serentak menyerbu pasukan Majusi, iaitu pasukan musuh. Jadinya pasukan musuh itu dibanjiri dengan pasukan Islam yang tak dapat dibendung lagi. Perkikan takbir bergema pada setiap prajurit kaum muslimin yang maju menyerbu kaum Majusi, dan barisan di hadapan tentera umat Islam adalah An-Nu'man.